Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan seterusnya kita diberi kelapangan waktu, kesihatan masa untuk kita bersama-sama di dalam kuliah subuh, majlis ilmu, taman di antara taman-taman syurga. Semoga kita mendapat keberkatan di dalam majlis ini. So, kuliah subuh saya adalah berkaitan dengan faraid ataupun pewarisan. Kita berada pada tajuk tentang, kita panggil halangan kepada pewarisan. Kita belajar bulan lepas tentang al-qatil la yaris. Pembunuhan itu menyebabkan waris yang membunuh waris yang lain itu terhalang daripada menerima pusaka. Dan kita bahas panjang lah. Pembunuhan itu banyak lah. Kita bahas panjang. Sehingga kan mengikut pendapat mazhab Syafi'i yang strict, kemalangan jalan raya itu pun dikira sebagai al-qatlu bis sabab. So hari ini kita masuk kepada sebab yang ketiga. Dia ada tiga je sebab yang menghalang pewarisan, iaitu pertamanya perhambaan lah. Perhambaan tu memang dah tak ada zaman kita. So settle lah, mana hamba ni dia tidak mewariskan harta dia kepada anak isteri dia. Sebab harta hamba ialah kepada tuan hamba. So itu settle. Yang keduanya, sebab pembunuhan tadilah, walaupun keluarga tetapi berlakunya pembunuhan, so waris yang menyebabkan kematian waris yang lain tu dia tidak mewarisi lah. So yang ketiganya ialah dia panggil perbezaan agama. Perbezaan agama ni menyebabkan waris yang berbeza agama itu tidak boleh mewarisi harta pusaka si mati yang berbeza agama dengan dia. Maknanya ini banyak berlaku kepada keluarga mu'allaf lah. Seorang Islam yang meninggal dunia, kalau ahli keluarga dia yang lain tidak memeluk agama Islam, so yang bukan Islam tu tidak boleh mewarisi, walaupun mak ayah dia, walaupun anak dia. So kita baca kitab kita lah. Perbezaan agama antara Islam dengan kufur. Orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam, dan orang Islam tidak boleh mewarisi pusaka orang kafir kerana hubungan antara mereka telah terputus. So maknanya agama ini menyebabkan pewarisan itu berlaku. Kalau berlakunya perbezaan agama, dia terputus pewarisan. Walaupun ada hubungan kekeluargaan, darah daging, even berkahwinan pun sebenarnya dia terputus lah. Cuma kita jadi pening sikit kalau di Indonesia. Sebab dia tak apalah, itu negara lain saya pun tak tahu nak komen. Tapi di Malaysia ni masih lagi kita mengamalkan, kalaulah seorang itu masuk Islam, pasangan dia tu diberi tempoh, dia banyak khilaf lah. Antara yang masyhurnya ialah tempoh iddah. Tempoh iddah tu dia kena peluk Islam. Habisnya tempoh iddah dia tak peluk Islam, maka automatik perkahwinan dia tu terbatal. Contohnya suami masuk Islam, isteri tak nak masuk Islam. So diberi tempoh masa kepada isteri tu, tempoh iddah dia. Lebih kurang 3-4 bulan macam tu. Kemudian dia tak peluk Islam juga. So terbatal lah perkahwinan tu. Itu. Tapi perbahasan tempoh masa tu adalah khilaf-khilaf dia. Kalau kita ambil paling lama pun 4 bulan lebih lah kot. Tapi di Indonesia tu tak apalah. So kita tengok dia punya
situasi lah. Situasi yang kita nak bahas hari ni, kita nak bincang hari ni. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. So ini adalah hadis yang memang glamour lah di kalangan maknanya hadis ni tidak dipertikaikan lah. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seseorang muslim tidak boleh mewarisi pusaka seseorang kafir, dan seseorang kafir tidak boleh mewarisi pusaka seseorang muslim. Riwayat Al-Bukhari. Bukhari nombor dia 6383. Banyaklah daripada yang lain pun Muslim 1614. So kemudian dia menjadi isu sebabnya kita di Malaysia ni dia lain sikit. Kita ni di Malaysia ni dia lain sikit. Sebabnya di Malaysia ni memanglah sekiranya seseorang yang meninggal itu beragama Islam, kita melihat kepada agama si mati. Semasa dia meninggal tu dia agama apa? Kalaulah semasa dia tu meninggal dia beragama Islam, kita kira dia adalah pusaka orang Islam. Kalau semasa dia meninggal tu dia bukan beragama Islam, kita kira dia mengikut pusaka bukan orang Islam. Dan Malaysia ni kita mengamalkan dual system tu lah, dualism system of law tu, dia parallel, dia dua-dua bergerak serentak. Yang civil pun bergerak, yang syariah pun bergerak. Yang Muslim pun bergerak, yang non-Muslim pun bergerak. So dia jadi sedikit confused lah, sedikit kekeliruan. Dan di Malaysia ni kita mengamalkan sekiranya seseorang non-Muslim itu meninggal, waris dia yang Islam masih boleh mewarisi. Sebab Islam tu tak apalah kita ikut yang faraid. Faraid kata, yang inilah la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Saya sengaja je sebut acak kali matan hadis tu supaya saya pun ingat. Ustaz tak ingat matan hadis pula, kalau baca kat Melayu je kan. So kita sebut acak kali tu kita menghafal je kan sebenarnya. Dia punya matan hadis tu. Tetapi yang bukan Islam, dia panggil Akta Pembahagian 1958, Distribution Act 1958. Saya kena sebut bahagian undang-undang sikit lah sebab saya peguam. Dia syarah tu sikit aje. Cuma kita nak faham situasi yang berada di tempat kita, biar jadi realiti kita berada di kuliah subuh pun. So di Malaysia ni mengikut Distribution Act, dia tidak ada perbezaan agama. Dia kira hubungan kekeluargaan sahaja. Dia panggil issues mana anak-anak, kemudian dapat juga dekat ibu bapa. Kalaulah anak-anak tu tak ada, dapatlah adik-beradik. So dia mudah saja non-Muslim ni, dia kira hubungan kekeluargaan sahaja. So ini menyebabkan timbul kekeliruan lah. Saya berada di syarikat amanah apa semua di pohon pandangan lah. Sebab ada satu kes tu, contoh lah, ni contoh, banyak lagi kes lain. Dia peluk Islam. 3 bulan lepas dia peluk Islam, bapa dia meninggal. Bapa dia meninggal dan dia ada 2 orang adik-beradik aje lah. Dia dengan adik dia. Lebih kurang macam tu lah fakta kes di Sarawak. Cina di Sarawak. 3 bulan dia peluk Islam, bapa dia meninggal. So bapa dia meninggalkan harta sekitar 1.2 juta. Banyak lah kan. Bapa dia businessman. So mudah je bahagi 2 lah dia dengan adik dia. Kan, dia non-Muslim ni dia tak kira lelaki perempuan, dia semua banyak aje. Cuma dia tu kebetulan lelaki dua-dua tu. So sepatutnya dia ambil 600,000, adik dia ambil 600,000 lah, settle lah. Mudah aje. Tapi dia pun sebab dia baru 3 bulan peluk Islam, dia punya peruh keislaman dia tu tinggi dan dia pun teragak-agak lah. Dan mungkin dia pun terbaca hadis ni. Tahu hadis ni kan, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir. Orang kafir juga tidak mewarisi harta orang Islam. Orang kafir tidak mewarisi harta Islam tu jelas lah. Yang mu'alaf masuk Islam, keluarga dia tidak mewarisi. Tetapi dalam kes dia ni, ayah dia non-Muslim. Undang-undang membenarkan dia mewarisi, tetapi hadis ni sebut tidak boleh mewarisi.
So dia nak ambil ke tak ambil? Itu soalan dia. Kan? Kalau kita tak tanya, dah ambil je. Dah undang-undang membenarkan kan. Dia bicara pusaka pun dia panggil, pun dia bagi je lah. Dia pula tanya kita ambil ke tak ambil. Maknanya dia concern lah sebab dia baru masuk Islam dan dia nakkan kepastian lah. So walaupun hadis ni dan majoriti jumhur ulama mengatakan memang macam ni lah, maknanya orang Islam tidak mewarisi harta orang bukan Islam, orang bukan Islam juga tidak mewarisi harta orang Islam. Tetapi di sana terdapat pandangan minoriti. Pandangan minoriti antaranya yang dikemukakan oleh, kalau zaman sahabat dulu pun ada, dalam ni dia tak sebut, saya terpaksa cari yang lain pula. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal mengatakan orang Islam boleh mewarisi harta pusaka orang bukan Islam. Berdasarkan kepada dalil yang lain pula, dia berhujah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. So apabila ada orang bukan Islam meninggal, orang Islam boleh mewarisi. Sebab atas rasa Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan kalau kita lihat kepada ulama kontemporarinya, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat orang Islam boleh mewarisi harta pusaka orang bukan Islam. Sebab mungkin Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia sudah pun mengkaji situasi dunia zaman sekarang. Dunia zaman sekarang ni seperti juga yang berlaku di Malaysia ni, bukan kita nak mewarisi sangat harta orang bukan Islam, tetapi dah memang undang-undang dia macam tu. Undang-undang yang dibawa oleh British pun dia tidak membezakan agama. Jadi di negara kita ni, walaupun orang Islam mewarisi daripada bukan Islam dan orang bukan Islam tidak boleh mewarisi daripada orang Islam, dia tidak timbul apa-apa konflik. Pertamanya undang-undang membenarkan, yang kedua pun tak ada apa-apa konflik. Tak adalah mereka ni pergi buat demonstrasi cakap oh ini tidak adil, tidak ada equality before the law. Tak ada. Dia okey je lah, bagi je lah dekat ahli keluarga walaupun berbeza agama. So apabila undang-undang dah macam tu, kerajaan membenarkan dengan sebab undang-undang membenarkan, dan kita tidak nampak adanya huru-hara, kan? Tidak nampak apa-apa konflik dari sudut amalan yang sebegitu, dan adanya pendapat minoriti, walaupun minoriti lah, kita perlu akui pendapat minoriti sebagai minoriti sebab zahir hadisnya sebut tidak boleh mewarisi, tetapi kerana adanya pendapat minoriti dan adanya hujah-hujah. Cuma yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu saya tak sempat nak pergi detail lah, saya tak sempat nak kaji detail. Yalah, yang saya tak sempat tu tak sempat juga, saya bukannya ulama banyak ilmu pun, tapi ada pendapat Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata dia membenarkan sebab dia melihat kepada fakta maknanya fakta zaman sekarang. Kebanyakan negara membenarkan orang Islam mewarisi harta bukan Islam. So Dr. Yusuf Qaradawi dia mengambil pendapat itulah. So atas dasar itu bagi saya kita di Malaysia ni, kita ambil pendapat tu lah. Kita ambil je lah. Saya nasihatkan kepada dia, saya kata ambil je lah, tuan ambil je lah duit ayah tuan tu, sebab tak ada masalah, adik pun tak ada nak marah apa, dan benda tu dibenarkan oleh undang-undang. Dan walaupun hadis tu menyebut secara zahirnya begitu, tetapi ada pendapat lain yang membenarkan. Jadi kita boleh berpegang kepada kaedah fiqh, dia panggil hukmus sultan adamul khilaf. Apa yang sudah pun diputuskan oleh sultan, oleh pemerintah, maka hilanglah segala khilaf. So kita tak perlu nak berbahas tentang khilaf ulama tu. Kita ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah negara kita, walaupun mengambil pendapat minoriti ataupun secara tak sengaja ambil pendapat minoriti. Sebab dia tak sengaja sebenarnya, sebab dia ambil daripada British Distribution Act 1958. So itu dari sudut pandangan lah, dari sudut pandangan. Kemudian yang dikatakan sebagai non-Muslim ni juga termasuk orang Islam yang murtad lah. Orang Islam yang murtad kita kira dia sebagai bukan Islam, dan kita kira status tu adalah
sewaktu berlaku kematian. Contohnya seorang ayah tu dia peluk Islam, kemudian dia meninggal. Jadi anak dia ni bukan Islam lagi. Bukan Islam, tapi dia ayah aku peluk Islam meninggal, aku peluk Islam jugalah, baru aku boleh mewarisi. Itu tak jadi. Sebab dia peluk Islam tu selepas ayah dia meninggal. Jadi itu dia kira sewaktu bapa dia meninggal, anak tadi dikira sebagai tidak Islam. Sebab dia peluk Islam tu beberapa minit ataupun selepas tu kan, jadi macam taktik dia pula kan. Masa ayah dia peluk Islam, dia tak nak peluk Islam. Bila ayah dia meninggal baru dia nak peluk Islam. Maknanya dia ada mungkin nak ambil harta ayah dia kan. Dia tahu dia bukan Islam, tidak mewarisi. So dia kira sewaktu berlaku kematian tu, siapakah yang Islam dan siapakah yang tidak Islam. Dari segi undang-undang di Malaysia, dari segi kes, dia panggil case law-nya, dari segi perkara ni yang saya jumpanya dua kes lah. Perkara ni dua kes pernah dibawa ke mahkamah di Malaysia. Kita cerita pasal mahkamah juga. Yang pertamanya ialah kes dia panggil Timah Abdullah. Timah binti Abdullah. Memang nama dia Timah. Orang Terengganu saya rasanya. Bukan Fatimah, memang Timah. Timah ni dia adalah perempuan Jepun. Waktu Jepun datang ke Malaysia, saya pun tak tahu macam mana dia boleh datang juga ke Malaysia dengan keluarga dia ke macam mana. Zaman pendudukan Jepun 1940-an tu. Kemudian Timah ni peluk Islam dan dia berkahwin dengan suami dia, kalau tak salah saya nama Hasan. Dalam kes tu orang Terengganu lah. So Timah ni kahwin dengan Hasan. Kemudian Jepun ni kalah lah, Jepun kembali, kemudian datangnya British. So Timah ni duduk dengan Hasan lah di Malaysia ni. Dia pun dah jadi Melayu. Dia jadi Islam lah. Kemudian kedua-dua pasangan ni tidak ada anak. Timah tak ada anak, Hasan pun tak ada anak. Hasan pun kahwin dengan Timah je, so tak ada anak. So bila kedua-dua ini meninggal, harta atas nama Timah. Harta atas nama Timah tu, ibu dengan adik-beradik Timah yang dekat Jepun tu datang menuntut. Dia datang menuntut. Dia tahu adanya keluarga dia dekat sini meninggal dan dia menuntut. Kemudian perkara ini ditentang oleh maknanya negeri Terengganu tu lah, Majlis Agama Islam. Saya rasa negeri Terengganu, saya tak ingat. Tapi kerajaan lah. Kerajaan menentang sebab kerajaan mengatakan Timah ini sudah pun masuk Islam, maka hartanya hendaklah dipusakakan mengikut hukum faraid lah, ikut orang Islam lah. So bila Timah ni tidak ada ahli keluarga yang Islam, kerana suaminya juga telah meninggal, maka harta Timah ni perlu diberikan kepada Baitul Mal. So dibahaskan dekat situ. Masa itu tak ada mahkamah syariah lagi, mahkamah sivil je duk bahas. Di beliknya kitab-kitab faraid, maka mahkamah memutuskan harta Timah itu tidak diberi kepada waris dia yang bukan Islam, kerana dia sudah pun masuk Islam. Timah binti Abdullah. Kemudian satu lagi kesnya ialah berlaku pada tahun 1992, Majlis Agama Islam Wilayah lawan Lim E Seng. Lim E Seng ni masuk Islam, nama dia Ciu Abdullah. So Lim E Seng ni pun meninggal. Dia tak ada waris yang beragama Islam, dia cuma ada anak dan isteri yang bukan Islam. Anak dan isteri dia yang bukan Islam telah memohon, dia panggil geran surat kuasa mentadbir, LA. So dapat dekat isteri dan anak dia. Kemudian apabila Majlis Agama Islam Wilayah mengetahui, so Mawib memfailkan permohonan untuk membatalkan geran surat kuasa mentadbir. So dibahaskan, itu tahun 1992. Dibahaskan perkara ni, kemudian dia kata suami dia ni peluk Islam pun tak mengamalkan ajaran Islam. So macam dah keluar pada Islam lah. Mungkin tak tahulah, dia mungkin minum arak ke, dia mungkin berjudi ke, tak tahulah. Tetapi mengikut Mawib, tidak ada bukti yang jelas dia murtad. Dia cuma mungkin masih lagi mengamalkan beberapa ajaran yang bercanggah dengan Islam, tapi tidaklah melibatkan akidah dia. Dia memang confirm masuk Islam. Nama dia pun dia tukar lah, nama dia Ciu.
Ciu ke Cio, CHEOW, macam itulah lebih kurang. So memang dia Islam lah sebab dia dah dekat masuk Islam apa semua. Kan? Jadi soal amalan dia tidaklah menjadikan dia automatik murtad selagi dia masih lagi mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma mungkin dia susah untuk nak mengamalkan 100%. Biasalah orang yang murtad apa yang mualaf ni kadang-kadang dia masih lagi terpengaruh dengan budaya lama dia apa semua. So dalam kes tu mahkamah memutuskan tidak terbukti lagi si mati ni Lim Yi Seng ni nama dalam kes ni sebut nama Cina lagi bertukar agama dan mengikut kes Timah Abdullah tadi, mahkamah refer kepada dia di mahkamah sivil ni dia panggil judicial president. Dia tengok apa yang sudah pun diputuskan sebelum ni. So sudah pun ada yang diputuskan dalam kes Timah Abdullah tu. Jadi hakim dalam kes Lim Yi Seng tadi, Mawik lawan Lim Yi Seng, dia kata kita ikut apa yang diputuskan dalam Timah Abdullah, yang mana harta orang Islam tidak diwariskan kepada yang bukan Islam. Maka permohonan Mawik dibenarkan, geran surat kuasa mentadbir dibatalkan. So maknanya memang jelas di Malaysia ni harta orang Islam tidak diwariskan kepada orang bukan Islam. So itu jelas. Kemudian dia menjadi isu kepada golongan mualaf ni tentang status perkahwinan. Ini tadi saya sebut, bila dia berkahwin, jika pasangan dia tidak berkahwin secara automatik selepas habis tempoh iddah tadi, maka dia kira perkahwinan itu terbatal automatik. Ini disebut di dalam enakmen keluarga Islam banyak negeri lah, di wilayah di Selangor apa semua. Dan yang mualaf ni bila dia peluk Islam, sesetengah tu dia kahwin pula dengan yang muslimah lah, kan? Ataupun kalau yang muslimah peluk Islam, dia kahwin pula yang muslim. Jadi dia mengabaikanlah pasangan dia yang tak mahu ikut dia peluk Islam tu. Dan ada setengah-setengah kes tu dia pergi bawa pula pengesahan perkahwinan dia dengan yang muslim, dan dia mengesahkan pula perceraian dia dengan yang non-muslim. Cuma dia menjadi isu di Malaysia, dulu dia menjadi isu. Saya sengaja juga sebut supaya kita faham betul-betul sebab situasi kita di Malaysia ni. Apabila seorang itu berkahwin mengikut undang-undang bukan Islam, kan, dia berkahwin bukan Islam ni dia panggil Law Reform Act 1976. Dia panggil Akta Memperbaharui Undang-Undang 1976. Orang bukan Islam dia daftarkan perkahwinan dia mengikut Law Reform Act 1976. So apabila mereka ni peluk Islam, mereka nak bercerai dengan pasangan yang tak peluk Islam, dia kena ikut Law Reform Act. Sebab berkahwin mengikut Law Reform Act, bercerai pun kena ikut Law Reform Act. So Section 51 Law Reform Act 1976 ni sebut apabila salah seorang pasangan itu peluk Islam, maka pasangan yang satu lagi, pasangan yang tak peluk Islam tu hendaklah memfailkan petition perceraian. Barulah perkahwinan itu terbubar, bercerai. So section tu dia sebut pasangan yang satu lagi ataupun pihak yang satu lagi, the other side. Kalaulah dalam kes yang peluk Islam tu suami, maka yang perlu failkan perceraian ialah isteri yang tak peluk Islam. Suami tu tak boleh nak pohon sebab dia kira suami itu sudah breach of contract dan suami itu telah melakukan suatu kesalahan rumah tangga apabila dia berpindah kepada agama Islam. So yang boleh pohon perceraian ialah yang tidak peluk Islam. So banyak kes dulunya yang tak peluk Islam ni dia tak filekan petition. Dia kata lantak engkau lah, kau nak masuk agama Islam tapi aku tak nak bercerai dengan kau. Dia tak nak bercerai sebab dia ada kepentingan dengan suami dia lah. Suami dia bekerja kerajaan ke, suami dia apa ke. Dia kata nanti apa-apa terjadi dekat engkau, aku boleh claim. Claim, dia bukan claim sebagai harta pusaka tu. Sebab harta pusaka dia tak dapat sebab dia non-Muslim. Tapi dia dapat claim benda-benda yang lain. So ini kes contohnya berlaku dalam kes Iswari Wiswalingam dia panggil. Iswari Wiswalingam ni seorang Indian, perempuan lah. Yang peluk Islamnya ialah suami dia peluk Islam,
Suami dia tak boleh nak batalkan perkahwinan tu, sebab yang boleh batalkan ialah pihak yang satu lagi. So Iswari ni dia tak batalkan dan suami dia meninggal dan dia tutup pencen terbitan. Suami dia ada pencen, sebab tu dia tak pohon cerai dia kata. So bila suami dia dah ada isteri tak ada masalah, isteri yang muslimah ni. Tetapi dari sudut perkahwinan dia tidak tercerai sebab dia berkahwin mengikut Law Reform Act. So dia hendaklah bercerai mengikut Law Reform Act. So dibawa kes ni ke mahkamah, dia jadi panas kes ni. Dulu kes ni panas lah, sekarang ni Ellie yang panas. Dulu kes ni jadi panas sebab dia non-Muslim, tiba-tiba dia masih lagi menuntut pencen terbitan sebab dia kata dia tidak bercerai dengan arwah suami dia dan dia berhak mendapat apa-apa hak sebagai seorang isteri. So dibahaskan di mahkamah dan mahkamah memutuskan memang betul Iswari ni, plaintiff ni, dia tidak bercerai sebab dia tidak pernah memfailkan petition perceraian dan arwah suami dia pun tak boleh nak filekan sebab Seksyen 51 sebut macam tu. Maka mahkamah memutuskan pencen terbitan itu diberi kepada isteri dia lah. Isteri dalam erti kata Law Reform Act tadi. Walaupun bukan isteri dah kalau ikut hukum syaraknya. tapi itu undang-undang, kita cakap realiti kita kan. Jadi ini masalah kepada orang mualaf. Dia kata aku masuk Islam pun tak boleh nak bercerai lagi dengan isteri lama walaupun dah kahwin dengan isteri baru. So begitu juga banyaklah kes-kes yang lain. So kes Iswari itu antara yang hangat ya. Dan akhirnya muzakarah fatwa maknanya bermuzakarah mengeluarkan fatwa bahawasanya pencen terbitan bukanlah harta pusaka. Pencen terbitan bukanlah harta pusaka kerana pencen terbitan itu adalah suatu ganjaran daripada kerajaan yang diberi kepada seseorang si mati itu selepas dia mati. Masa dia hidup pencen tu harta pusaka lah masa dia hidup sebab dia dapat dah dalam akaun dia. Bila dia pula meninggal, so kerajaan bagi pula kepada tanggungan dia yang dipanggilkan pencen terbitan. Dia potong kan berapa persen tu. So pencen terbitan itu mengikut muzakarah fatwanya, tapi muzakarah fatwa tu selepas kes Iswari tu lah. Kalau Iswari tak bising mungkin tak muzakarah, tak tahulah. Bukan saya nak merendahkan majlis fatwa. Maknanya bila bising tu, bila hangat tu, majlis fatwa kata pencen terbitan itu bukan harta pusaka kerana ia adalah pemberian prerogatif daripada kerajaan. Maknanya hak kerajaan sama ada nak bagi ataupun tak nak bagi. Kalau kerajaan nak ubah polisi, at any time kerajaan boleh ubah. So dia bukan suatu perjanjian antara kerajaan dengan si mati tu. Tak ada. Dia memang pemberian. Dia macam derma selepas kematian. Dia macam suatu harta yang hanya timbul apabila berlaku kematian atas ihsan kerajaan. So dia bergantung kepada akta pencen. So akta pencen tu betul-betul mengikut apa yang kerajaan gubal dan dia boleh dipinda. Dia boleh dipinda at any time. Tidak tertalu. Maknanya pekerja pesara tu dia tidak boleh nak saman kerajaan. Tiba-tiba je kau nak berhentikan pencen terbitan. Tak boleh saman. Tak ada hak pun untuk saman. Tak ada dalam kontrak. Macam tu. So itu betul-betul pemberian daripada kerajaan. So apabila harta itu timbul atas dasar tidak ada apa-apa hak si mati semasa hidup dia dikira sebagai bukan harta pusaka. Dia adalah pemberian mengikut perundangan sajalah. So akta pencen memberikan pencen terbitan kepada Iswari itu dia bukan kira harta pusaka. So layaklah plaintiff dalam kes itu menerima pencen terbitan tersebut. So ini diperjuangkan oleh kami punya guru lah, Allahyarham Tan Sri Ahmad Ibrahim. Semasa hidupnya dia memperjuangkan perkara ni supaya Seksyen 51 ini dipinda. Sebab Seksyen 51 Law Reform Act ini bercanggah. Sebab dia menyebabkan orang nak masuk Islam pun jadi takut nak masuk Islam. Sebab dia masuk Islam dia tak boleh nak bercerai. Sebab nak suruh isteri dia bercerai, isteri dia kata mampu kau sekati kau lah, kau perlu Islam, aku tak nak bercerai. So dia jadi isu. Allahyarham Tan Sri Ahmad Ibrahim memperjuangkan benda ni, kau memperjuangkan. Tetapi semasa hayatnya tidak berjaya. Banyaklah kenapa tu tidak berjaya sebab dia isu yang agak sensitif melibatkan Muslim dan non-Muslim, macam-macam lah. Sehingga kan
beliau meninggal 1999. Saya ada di UAE lagi masa itu. Dan perkara ini hanya berjaya dipinda di peringkat parlimen pada tahun 2017. Pindah dah Section 51 tu. 51 Law Reform Act tu dah dipinda. Dah dipinda tahun 2017, 18 tahun selepas Allahyarham Tan Sri Ahmad Ibrahim meninggal. Semoga beliau mendapat pahala yang berpanjangan lah. Sebab pindaan yang dibuat ialah apabila berlakunya salah seorang memeluk agama Islam yang non-Muslim tadi, perkahwinan non-Muslim, pindaan yang dibuat ialah mana-mana pihak boleh memfailkan petisyen perceraian. So maknanya kalaulah dalam kes Suhari itu tadi, suami dia peluk Islam, so isteri tak nak failkan petisyen, dia sendiri boleh failkan petisyen perceraian. So selesailah masalah. Sebab dulu dalam wording yang lama yang British tinggalkan tu, yang kita sudah ikut dulu tu, dia kena pihak yang satu lagi. Sebab dia kira kau yang British, pihak yang satu lagi diberi pilihan. Kalau dia nak follow, dia nak kekalkan perkahwinan, kekal. Kalau dia nak file competition, dia filekan. Yang masuk Islam tak boleh filekan. Macam tu. So dia lain dia punya wording. Jadi sekarang ni Section 51 dipindah tahun 2017. Mana-mana pihak boleh memfilekan petition perceraian tu lah. So maknanya kalaulah ada sahabat-sahabat kita nak peluk Islam pun tak ada masalah lah. Dia peluk Islam, kita dakwah dia untuk dia peluk Islam. Dan apabila dia peluk Islam apa semua, dia boleh filekan petition perceraian dengan bekas isteri dia tu lah di Mahkamah Sivil. So dia tidak ada isu lah sekarang. Section 51 Law Reform Act tu sudah pun dipindah. So kita makin harmoni lah. Kita makin harmoni, mana Mahkamah Sivil kita makin mengikut Islam. Ada lagi yang tidak ikut Islam pun, tapi perjuangan untuk mengharmonikan undang-undang di Malaysia ni supaya tally dengan Islam, dia bukan benda yang mudah lah. Kita kena faham benda tu dan kita cuba sedaya upaya supaya benda tu tally lah. Supaya benda tu tally. Kita tidak kesian kepada saudara-saudara kita yang peluk Islam tak bercerai-cerai dengan isteri dia yang bukan Islam dan menimbulkan banyak isu. So bagi yang bagi mu'alaf ni yang peluk Islam ni kan, sebab ramai saudara-saudara baru kita yang peluk Islam, dia tak ada isu pun dengan ahli keluarga dia. Dia tak ada isu dengan ahli keluarga dia. Dia bukannya bila dia peluk Islam maka dia kena bergaduh dengan ahli keluarga dia. Dia masih sayangkan mak ayah dia yang mungkin belum lagi peluk Islam. Dia masih lagi sayangkan adik-beradik dia yang tidak peluk Islam. So dia punya solusi kepada kawan-kawan kita yang mu'alaf ni, dia boleh menghibahkan harta dia kepada ahli keluarga dia yang bukan Islam. Itu pun saya ada buat beberapa instrumen lah yang kalau kita jumpa dia konsult. Sebab kalau dia tak buat, kemungkinan ada bahagian harta dia tu jatuh kepada Baitul Mal. Bukan dia anti Baitul Mal, tapi dia lebih nak bagi kepada family dia kan. Dia nak bagi dekat mak ayah dia walaupun tak peluk Islam kan. Dia nak bagi dekat kakak dia walaupun kakak dia tak peluk Islam. So kita ada instrumen yang kita panggil hibah. Sebab hibah ini boleh diberikan kepada sesiapa sahaja termasuk yang bukan Islam. So kalaulah yang ada dekat tabung haji tu, kadang-kadang dia buat hibah amanah kepada mak ayah dia. Dia letaklah berapa portion, 20% daripada simpanan dia tu dia buat hibah kepada mak ayah dia yang bukan Islam contohnya. So itu dibenarkan. Soalnya bila dia meninggal, yang ahli keluarga dia tu yang tak peluk Islam tak bolehlah mewarisi secara pusaka. Faraidnya tak boleh, terhalang. Kita belajar ini la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tetapi disebabkan adanya hibah tadi, mereka ini boleh menerima pada jalan hibah. So semoga ini juga memberi, kita panggil apa, pintu-pintu kepada hidayah tadi, menunjukkan Islam ni dia tidak zalim. Boleh juga dibuat dengan jalan dia panggil wasiat. Cuma wasiat ini dia terhad kepada 1/3 harta sahaja. Kalau dia kata dia dengan ini mewasiatkan supaya 1/3 hartanya itu diberi kepada waris dia non-Muslim sekian-sekian. So itu dibenarkanlah sebab wasiat 1/3 kepada bukan waris dibenarkan
tanpa perlu minta izin waris. Sebab ada 1/3 tu kepada bukan waris. So bukan waris yang dia wasiatkan ialah harta kepada ahli keluarga dia yang bukan Islam. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak nampak, orang yang terlibat tu dia nampak lah, sebab mungkin tu akan memberi, kita panggil apa, punca-punca, faktor-faktor untuk menerima hidayah tu. Sebab kadang-kadang bila berlakunya perbezaan agama ni, orang mereka ni melihat masuk Islam ni macam nak lari pada tanggungjawab. Masuk Islam tu sebab ada benda tu kan, jadi macam masuk Islam ni menjadi satu jenayah pula. Jadi bukannya masuk Islam ni suatu perkara yang tak baik, bukannya masuk Islam ni menyebabkan engkau tak bertanggungjawab kepada anak-anak engkau. Macam contoh, dia dah ada anak, isteri, tiba-tiba masuk Islam, dia still kena tanggung anak dia tu yang duduk dengan isteri dia yang tidak Islam tadi. Dia tak boleh kata aku masuk Islam, aku tak payah tanggung lah anak aku, tak boleh, dia kena tanggung lagi. Sebab itu anak dia, walaupun anak dia tak perlu Islam. Kalau anak dia perlu Islam pun, dia ada pula cara-cara dia lah. Itulah kadang-kadang berlaku colik-mencolik. Itu pun isu lain pula. So masuk Islam tu bukanlah suatu nak lari daripada tanggungjawab. Masuk Islam itu adalah kerana hidayah, dan memang hukumnya memang bukan Islam tidak mewarisi, itu memang hukum, tak boleh nak kata apa. Tetapi adanya instrumen lain yang memberi pilihan kepada yang peluk Islam tadi untuk dia memberikan harta dia kepada orang-orang yang dia sayang, ahli keluarga yang dia sayang bukan Islam. So dia boleh bagi hibah, dia boleh bagi wasiat. Cuma satu lagi saya melihat alternatifnya ialah dia panggil tuntutan apabila seseorang non-Muslim ni dia bercerai dengan pasangan dia yang Islam, dia juga boleh tuntut, dia panggil harta perkahwinan. Dia macam harta pencarian lah kalau tempat kita. Kalau yang Islam ni, tapi non-Muslim dia boleh tuntut juga, dia panggil harta perkahwinan. Kalau ikutkan pandangan saya, kalaulah ada pasangan dia yang non-Muslim menuntut harta perkahwinan, bagi saya dia kena gentleman lah. Harta perkahwinan ni maknanya harta yang dia kumpul bersama dengan pasangan dia di dalam tempoh perkahwinan. Non-Muslim pun ada benda tu. So apabila berlaku perceraian, contohnya bawah Seksyen 51 dari Reform Act tadi, pasangan tadi dia boleh pohon. Saya pohon harta ni sebagai harta perkahwinan supaya tidak diberikan kepada suami saya yang peluk Islam contohnya. So bagi saya, kalaulah ada saudara-saudara kita yang mu'alaf yang peluk Islam, kalaulah bekas isteri dia menuntut harta perkahwinan, bagi saya kita kena gentleman lah. Kita kena akui kalaulah memang harta tersebut dikumpulkan semasa perkahwinan dengan bekas isteri dia yang tak peluk Islam tadi, gentleman lah, kita benarkanlah jika tuntutan itu munasabah. Itu maksud saya. Kalau ada 2 rumah, bagi kat dia 1 rumah, kita ambil 1 rumah contohnya. Sebab itu memang hak pasangan yang bukan Islam, dia boleh tuntut harta perkahwinan. So sebab kita tak nak saudara kita tadi yang peluk Islam tu, dia seolah-olah dia nak melarikan harta. Masa dia kahwin dengan pasangan dia yang bukan Islam tadi, sama-sama berniaga. Sama-sama berniaga, begitu begini kaya apa semua, aku nak peluk Islam, so isteri dia tak dapat apa-apa sebab nama semua nama dia. Itu tidak adil lah. So walaupun isteri dia tu masih lagi tidak peluk agama Islam, dan kalaulah sekiranya harta tu dikumpulkan secara bersama antara pasangan tadi, so apabila ada tuntutan dia panggil harta perkahwinan, secara gentleman ni kita bagilah supaya peluk Islam tu adalah betul-betul kerana hidayah dan bukannya nak melarikan harta. Itu maksud saya. Kadang-kadang kalau bergaduh sangat kat situ, dia lari daripada hikmah ataupun ruh semangat Islam yang sebenar lah. Sebab kesian juga, sebab bukan kesian apa, maknanya selepas ni kalau meninggal, dia tak jadi dah harta pusaka dia sebab dia non-Muslim kan. Anak-anak pun tak dapat kalau anak-anak tu bukan Islam. Dia kena beragama Islam, barulah boleh mewarisi. Itu dia punya perbahasan tentang perbezaan agama di Malaysia ni. Secara ringkasnya saya simpulkan balik, walaupun hadis tu jelas, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim,
Tetapi kerana perundangan di negara kita membenarkan orang bukan Islam ni mewarisi harta orang Islam, kalau ikut pendapat saya, ambil je lah. Kalau nak ribu lagi lah ambil. Kemudian kalau yang kes tu, yang Sarawak tu, dia jadi muskil juga sebab dia kata ayah dia ni berniaga benda yang tidak patuh syariah jugalah sebenarnya. Saya tak tahu, mungkin arak ke, khinzir ke, tak tahulah dekat Sarawak kan. Saya tak tahu, dia lebih tahulah ayah dia. Jadi itu yang dia jadi muskil juga tu nak ambil. So kalau dari segi hukum pun sebenarnya dia tidak bersalah dah sebab yang buat tak ayah dia. Dia dah jadi second layer dah dia ni. Kita tak wajib usul pun. Takkan kita orang nak membeli dengan kita tanya, kau ni ambil ni daripada apa, income judi ke apa, kita tak tanya dah. Kalau kita jual barang pun kita tak wajib usul. Cuma dia tak wajib usul pun dia tahulah bisnes ayah dia. Sebab dia anak kepada ayah. So isu-isu itu pun kalau lah nak dibuat pun atas dasar sufi tu, atas dasar membersihkan diri tu, dia buat penyucian lah. Dia buat penyucian, contohnya 10% dia kembalikan balik kepada Baitul Mal ke apa ke. Macam tu jelah, dia bukannya dia tak boleh nak terima 100% sebab bukan dia yang buat benda tu. Yang buat benda yang tidak patuh syariat tadi ayah dia. Dan dia pun tak sempat nak dakwah ayah dia. Dakwah tu datang kepada dia dulu, dia perlu Islam. So mungkin dia dah berdakwah, ayah dia pun tak boleh nak terima apa semua, dah meninggal. So dia layak, bagi saya ambil je, ambil dulu. Ambil dulu, kemudian kalau dia rasa benda tu tak bersih, dia buat pembersihan. Dan sebab benda tu tidak menjadi isu di Malaysia lah, bahkan kalau dia ambil itu, dia mengeratkan silaturahim. Dalam kes tu dia dengan adik dia je pun. So tak jadi isu. So dia masih lagi tidak putus. Kalau dia tak ambil, takut adik dia pula kecil hati. Apa hal kau tak ambil? Kata ayah. Jadi macam kan, adik dia pun mungkin tak kisah-kisah pun kan. Mana yang dapat banyak tu pun memang itu rezeki dia kan. Mungkin dia dah mana bukan berebut pun. Bahkan takut kalau tak pergi ambil tu jadi fitnah pula. Kau dah masuk Islam putus terus dengan keluarga, bahaya juga. Ada masalah lain pula. Sebenarnya masuk Islam tak putus pun dengan keluarga. Boleh-bolehnya kita nak bersama lagi dengan keluarga-keluarga yang bukan Islam tu lah, supaya dakwah itu lebih tersebar. Kan? Saya pun sebenarnya datuk saya peluk Islam juga, datuk saya. Datuk saya Cina sebenarnya. Cina. Nama apa entah, saya tak ingat nama Cina dia. Nama Melayu dia Ismail lah, Mail lah nama dia Ismail. Tapi ada adik-beradik dia yang tidak peluk Islam. Adik-beradik dia tidak peluk Islam. Kalau saya pergi cari balik keluarga sebelah mak saya, maknanya mak saudara kepada mak saya Cina lah. Memang Cina yang Buddha ni lah, Cina yang tidak peluk Islam sebenarnya. Tapi saya dah third generation lah, mak saya tu kira anak kepada mu'alaf lah. Sebab tu mak saya pun dia tak boleh baca Quran sebenarnya, dia tak pernah belajar pun Quran. Sebab ayah dia peluk Islam pun bukannya fully mengamalkan ajaran Islam tu. Maknanya betul lah sebab ayah pun tak erti baca Quran. Mak tu memanglah Melayu lah, tapi dia orang kampung kan. Itulah lebih kurang. So itulah kita hari ini kita bincang tentang perbezaan agama. Benda ni benda berlaku di sekitar kita. Dan hukum tu kita boleh katakan negara kita mengambil pendapat yang minoriti. So tak jadi isu, benda tu kita jangan highlight sangat lah. Kita jangan highlight, maknanya kita terima je lah. Sebab undang-undang membenarkan kita menerima. Dan undang-undang tidak membenarkan non-Muslim menerima daripada Muslim. Maka saudara kita yang peluk Islam tu, dia kena rancang dia punya harta tu supaya tidak menjadi isu kepada keluarga-keluarga dia yang bukan Islam. So saya ingat itu saja. Sebab saya tak nak masuk tajuk baru kita akan sambung lepas raya. Kita akan sambung lepas raya tentang waris. Baru kita masuk bab waris. Baru nak masuk bab waris. Kita bincang tentang asas dulu faraid. Lepas ni baru kita mengenali waris. So apa yang baik datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu adalah kerana kelemahan saya. So saya tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.